Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Hisham bin Makjin. Dan saya Muhammad Salahuddin bin Syafi'i. Kami daripada ISMP Reka Cipta akan menerangkan, membincangkan dan mempersembahkan kepada anda berkaitan dengan tugasan aplikasi sistem berdalih dalam industri, iaitu kajian kes. Jom saksikan. Industri automotif di Malaysia telah bermula sejak tahun 1960-an lagi dan telah banyak mengeluarkan berbagai jenis kenderaan dan jentera. Antaranya ialah kenderaan yang menggunakan sistem hidrolik. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam industri automobil seperti sistem steering kuasa, iaitu power steering, sistem brake, satelit dan sebagainya. Apa itu sistem hidrolik? Sistem hidrolik menggunakan cecair sebagai media penghantaran kuasa. Berdalih yang biasa digunakan adalah minyak yang tidak boleh dimanfaatkan dan berfungsi sebagai bahan pelicin. Sistem hidrolik adalah tahan lasak. Sistem ini mengaplikasikan hukum Pascal di mana tenaga boleh dipindahkan melalui cecair. Sekarang saya akan menerangkan prinsip asas hidrolik. Seperti yang anda lihat, rajah ini menunjukkan hukum Pascal mengenai prinsip asas hidrolik. F1 adalah tekanan atau daya yang dikenakan ke atas A1, iaitu ombak, di mana P1 tekanan rendah akan berusaha untuk mencari ruang bagi mengeluarkan cecair yang termampak di dalam bekas tersebut. Oleh yang demikian, dia akan menolak F2 yang akan membantu menolak A2, iaitu ombak 2 ke atas, di mana tekanan akan beransur-ansur menjadi tinggi, seterusnya mengangkat beban yang terdapat di atasnya. Sistem power steering ini merupakan salah satu sistem yang menggunakan sistem hidrolik. Okey, apakah fungsinya? Fungsi sistem steering adalah membolehkan pemandu mengawal kenderaan dengan baik semasa kenderaan sedang bergerak. Okey, seterusnya membenarkan pemandu membelok roda hadapan ke arah yang dikehendaki dengan senang dan menggunakan daya yang sedikit. Okey. Sistem steering juga membolehkan pemandu mengawal kenderaan dengan sempurna pada setiap masa ketika dalam perjalanan, terutama jalan yang tidak rata. Okey, sekarang mari kita lihat bagaimana power steering berfungsi menggunakan rak dan pin sistem power steering. Ini adalah gambar rajah ringkas rak manual dan sistem kemudi pinion untuk power steering. Okey, 3 komponen berikut yang ditambah. Antaranya ialah pump vane, iaitu yang mencipta tekanan hidrolik yang digunakan oleh sistem steering kuasa. Okey, komponen kedua adalah power cylinder yang menggunakan aliran cecair hidrolik yang merupakan daya cecair steering dari pump vane untuk memutar roda depan. Terakhir adalah control wave ataupun injak kawalan yang mengatur arah dan isi padu cecair steering ke silinder kuasa sesuai dengan pergerakan steering. Sekarang mari kita gunakan model yang dipermudah untuk melihat bagaimana berdalih menolong pemandu steering. Okey, kita boleh lihat litar hidrolik yang dilengkapi dengan silinder, dan di dalam silinder tersebut terdapat ombak. Ketika injap B ditutup,
tekanan hidrolik di dalam silinder meningkat dan menolak omboh ke atas. Okey, manakala semasa injap B dibuka, tekanan hidrolik menurun dan menurunkan tekanan pada omboh yang kemudian bergerak ke bawah. Okey, boleh lihat dalam kenderaan sebenar, omboh ini dipasang di antara roda kenderaan yang dibantu oleh omboh. Ketika roda kemudi tidak dipusingkan, cecair kembali dari control wave terus ke takungan iaitu reservoir. Control wave beroperasi semasa steering dipusingkan dan menyebabkan berdalih mengalir ke satu sisi power cylinder. Okey, boleh tengok anak panah. Atau yang lain menggerakkan piston ke kiri atau ke kanan. Jika steering dipusingkan pada arah bertentangan, maka control wave menukar arah aliran berdalih sehingga berdalih mengalir ke sisi yang berlawanan dari silinder kuasa dan menggerakkan omboh ke arah yang bertentangan. Ini adalah bagaimana power steering membantu pemandu memutar steering dengan daya yang sedikit. Dalam kereta sebenar, power cylinder dan control wave dimasukkan ke dalam satu unit steering gearbox. Pump Wayne didorong enjin melalui hos hidrolik. Seterusnya kita akan mendengar penerangan berkaitan dengan fungsinya dalam sistem hidrolik. Komponen-komponen dalam sistem hidrolik ialah pan hidrolik. Fungsi pan adalah bertujuan untuk memindahkan minyak hidrolik dari tangki ke seluruh sistem. Pan ini boleh dikategorikan sebagai jantung di dalam sistem ini. Hal ini kerana ia merupakan komponen paling utama yang paling penting dalam sistem ini. Okey, jom kita saksikan apa itu centrifugal pan dan gear pan. Centrifugal pan ini adalah contoh pan. Apa yang kita boleh lihat dekat sini banyak komponen-komponen dia. So kali ini saya akan terangkat macam mana minyak hidrolik akan melalui pump ni. First dia akan melalui suction side and then dia masuk sampai dekat impeller. Lastly dia keluar dekat diffuser side. Gear pump. Gear pump berfungsi apabila gear yang berada di dalam pump ia akan membantu untuk memindahkan cecair di dalam tangki. Cecair yang berada di dalam tangki dia bertekanan rendah, so ia akan disedut keluar dalam keadaan bertekanan tinggi yang disalurkan kepada sistem. Okey, cara pump ni berfungsi dalam sistem hidrolik ni. First, minyak hidrolik yang berada di dalam tangki akan masuk ke dalam pump apabila sebuah generator itu dihidupkan. Yang kedua, gear yang berada di dalam pump akan membantu menjadikan minyak hidrolik bertekanan tinggi. Apabila minyak bertekanan tinggi, minyak ni akan dilepaskan melalui saluran ataupun paip yang telah disediakan untuk digunakan oleh sistem. Macam kita dapat lihat di dalam video ni, minyak masuk melalui low pressure inlet, lepas tu diputarkan oleh gear and then keluar. Silinder hidrolik. Komponen seterusnya adalah silinder hidrolik. Fungsi silinder ni adalah untuk
menukar tenaga dari tenaga cecair kepada tenaga mekanikal. Di mana beban kerja diangkat atau ditolak keluar. Silinder ni dia ada dua, iaitu single acting cylinder dan double acting cylinder. Ni saya paparkan satu video single acting cylinder. Dia ada beberapa komponen. Di dalam single acting cylinder ni dia ada beberapa komponen, iaitu rope, spring, silinder. Single silinder ni mempunyai satu aliran sahaja, di mana pergerakan masuk dan keluar minyak berlaku pada satu liam sahaja. Proses keluaran bagi silinder ni pula dikawal oleh aliran dan tekanan minyak, manakala proses masukkan silinder dikawal oleh spring. Hose hidrolik. Hose hidrolik merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain di dalam satu sistem hidrolik. Ini bermakna peranan hose amat penting di dalam sistem hidrolik. Penggunaan hose di dalam sistem hidrolik bergantung kepada jenis sistem yang digunakan. Semasa penyambungan hose, anda perlulah menyambung hose dengan betul supaya ia tidak mendatangkan kecederaan kepada anda. Kebaikan sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini mempunyai banyak kebaikannya. Antaranya ialah boleh mengangkat beban yang berat. Sistem ini sangat sesuai digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Dan kedua, tidak menjejaskan perjalanan sistem. Hal ini demikian kerana perjalanan sistem secara keseluruhannya tidak akan terjejas. Ini kerana terdapat satu sistem di mana tenaga hidrolik akan disimpan untuk kegunaan kecemasan. Dan yang ketiga, apabila kebocoran berlaku, sistem masih boleh digunakan. Sekiranya berlaku kebocoran sistem pada pipe hose ataupun pan, sistem ini masih boleh digunakan. Hal ini kerana pang akan terus membekalkan minyak ke dalam sistem, akan tetapi kecekapan sistem mungkin berkurang. Kelemahan sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini juga mempunyai kelemahannya. Yang pertama, pencemaran bunyi. Pan yang berjalan menyebabkan kebisingan serta mengganggu masyarakat sekeliling. Yang kedua, mudah terbakar. Sistem hidrolik ini menggunakan minyak sebagai medium perantaraan. Sekiranya hidrolik ini terlalu panas ataupun pipe hose pecah atau kebocoran, ia boleh mengakibatkan kebakaran serta bercanda yang tidak kita ingini. Sekiranya tekanan hidrolik melebihi had yang telah ditetapkan, hose yang dipasang berkemungkinan akan bocor serta pecah. Ini akan mendatangkan kecederaan kepada pemandu serta orang yang berada di sekeliling.